Buletin 1.30 17 November bersama saya Azin Hussein. Tajuk utama tengah hari ini: kerjasama lebih adil dan tulus di antara negara maju dan membangun APEC. Jangan remehkan agenda reformasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sudah tiba masanya negara anggota mesyuarat pemimpin-pemimpin APEC dan organisasi perdagangan lain menyedari bahawa pada zaman yang penuh gangguan dan mencabar ini, kerjasama lebih adil dan tulus di antara negara-negara maju dan membangun amat diperlukan supaya dapat membantu negara-negara anggota menangani gangguan berkenaan. Berucap pada sidang kemuncak CEO APEC 2018 mengenai pertumbuhan ekonomi pada masa depan, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, APEC juga harus mempromosi konsep kemakmuran bersama dalam kalangan negara anggota. How then government can respond to these new norms? First, the policy must ensure that technology is accessible and affordable to its citizens. Affordability and accessibility are key drivers in the widespread adoption of new technology. Beliau menegaskan dengan konsep menang-menang sesama negara anggota APEC, ia mampu menjamin masa depan ekonomi yang stabil di negara anggota pada masa depan. Perdana Menteri berkata hanya melalui perjanjian baru yang sesuai dengan perubahan semasa, kemampuan dan fungsi APEC dapat kekal relevan khususnya dalam melindungi kepentingan negara-negara membangun. Gangguan ketika ini, kata beliau, tidak terhad kepada bidang teknologi tetapi juga dalam politik dan ekonomi. Dalam ucapannya juga, Tun Dr. Mahathir turut mengakui manfaat integrasi perdagangan dan ekonomi yang bebas serta adil telah terjejas. Ia disebabkan kesan Brexit, iaitu keluarnya United Kingdom UK dari Kesatuan Eropah EU serta perang perdagangan antara ekonomi utama dunia. Sebagai contoh, Perdana Menteri menjelaskan perang perdagangan di antara Amerika Syarikat dan China telah menguatkan lagi gangguan terhadap perdagangan membabitkan negara-negara anggota APEC. How then government can respond to these new norms? First, the policy must ensure that technology is accessible and affordable to its citizens. Affordability and accessibility are key drivers in the widespread adoption of new technology. Bagaimanapun, cabaran terbesar yang dihadapi negara sekalipun adalah untuk memastikan teknologi tidak meluaskan ketidaksamaan. Untuk itu, Tun Dr. Mahathir berkata, pemahaman mengenai asas teknologi adalah penting selain pendidikan serta kemahiran untuk mengaplikasikannya. Semua itu perlu dilakukan dengan segera kerana sejarah, kata beliau, menunjukkan hanya mereka yang cepat memberi tindak balas mampu menghadapi apa sahaja cabaran dan tentangan yang berlaku. Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail pagi tadi menyampaikan ucapan dasarnya yang terakhir sebagai Presiden PKR dengan penuh emosi di Kongres Nasional PKR ke-13 hari ini. Beliau dilihat mengesat air mata beberapa kali sewaktu menyampaikan pesanan kepada lebih 2,000 perwakilan. Pesannya, jangan meremehkan agenda reformasi kerana PKR lahir dari perjuangan, keringat dan air mata rakyat di jalanan. Kita harus iktiraf dan hargai para reformis yang berjuang sejak 98. Mereka hilang kerja akibat dibuang dan dipecat. Mereka jatuh bankrupt akibat gagal membayar hutang membiayai perjuangan. Mereka cedera, dipukul, dihina, dicaci, diseksa, dilokap, dipenjara dan berbagai penderitaan yang dilalui. Namun mereka tegar berdiri menyatakannya hak kepada pemimpinnya rakus dan zalim.
Tambahnya 2004 sangat menguji beliau yang berseorangan di Parlimen dan mengingatkan ahli untuk tidak ulangi tahun kesediaan parti itu selepas hanya memenangi satu kerusi dalam pilihan raya umum. Asas perjuangan kita menegakkan yang hak menentang yang batil. Bukan kerana manusia, pangkat atau harta. Saya inginkan setiap dari kita mengakhiri kehidupan kita dengan kebaikan. InsyaAllah. Ingatlah, ada yang memerhati kita setiap langkah dan laku kita dalam gelap dan terang. Beliau berkata selepas menggalas tugas sebagai Presiden selama 20 tahun, tiba masanya untuk menyerahkan parti yang berada pada kedudukan terbaik dalam sejarahnya agar dapat dipimpin oleh kepimpinan baru diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemimpin yang baik adalah... Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut perkembangan Kongres Nasional PKR, kita terus bersama wartawan Sarah Abdullah langsung dari Pusat Convention Ideal IDCC di Shah Alam, Selangor. Sarah, apa yang anda ada boleh kongsikan dengan kami? Silakan. Terima kasih Hazlin. Ya, penuh emosi itu yang dapat saya simpulkan mengenai ucapan dasar Presiden Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang juga ucapan dasar terakhir beliau sebagai Presiden selama 20 tahun sebelum menyerahkan tapuk kepimpinan kepada Ketua Umum Parti yang juga suaminya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramai perwakilan dan kepimpinan parti juga dilihat tidak dapat menahan sebab apabila melihat Datuk Seri Wan Azizah menyampaikan ucapan mengimbau kenangan dengan linangan air mata. Sebagai ibu reformasi, berkali-kali beliau mengingatkan kepada ahli untuk tidak lupa yang PKR ialah parti reformasi dan semua ahlinya adalah reformis yang lahir dari perjuangan, keringat dan air mata rakyat di jalanan dan bukan lahir di istana dengan hamparan permaidani indah. Beliau turut menggesa ahli untuk sentiasa beringat yang pangkat, kuasa dan harta adalah ujian parti yang sedang berada di puncak dan jangan sampai mengaburi asas perjuangan dan dasar parti. Ini kerana kekuasaan dan kedudukan yang dimiliki adalah kerana perjuangan setiap anggota di bawah dan parti dinaungi bukan kerana kekuatan seorang dua sahaja. Dalam ucapan terakhirnya itu, beliau turut menegaskan pendekatan dan amalan dalam kerajaan baharu harus ada kelainan dan dilihat lebih baik dari dulu supaya rakyat tidak akan menyamakan kerajaan kini dengan yang sebelumnya. Baiklah, jika melihatkan pada mood pada Kongres ini, saya lihat memang suasana cukup meriah dan rata-rata perwakilan bersemangat untuk hadir ke Kongres PKR kali ini bagi menantikan sesi perbahasan dan penggulungan serta ucapan dari kepimpinan baharu yang dipilih. Difahamkan agenda perbahasan akan merangkumi isu organisasi parti, ekonomi, sosial dan reformasi politik yang sedang diusahakan bertemakan memaknai demokrasi, menterjemah reformasi. Apa yang pasti, Kongres ini dilihat sebagai satu platform yang baik untuk kembali merapatkan saf dan berkhidmat kepada rakyat sebagai satu pasukan. Lebih-lebih lagi selepas melalui proses pemilihan parti yang cukup panjang selama 9 minggu dan penuh cabaran. Dan sekarang ini Kongres sedang berhenti rehat dan akan bersambung semula pada pukul 2.15 petang nanti dan menyambung sesi perbahasan oleh perwakilan negeri yang berbaki kira-kira 8 orang lagi dan akan berlarutan sehingga pukul 3.55 petang di mana pengerusi tetap akan menangguhkan persidangan hari ini dan bersambung esok iaitu hari terakhir Kongres Nasional PKR. Dan dengan itu sekian laporan saya Sarah Abdullah langsung dari IDCC Shah Alam. Kembali bersama Hazlin di studio. Silakan. Bertemu kembali. Jenazah Konstebel Polis Wan Muhammad Arif Wan Yahya yang lemas selepas terjatuh ke Sungai Paka, Kampung Baru, Durian Mentagau, Dungun, Jumaat lalu selamat dikebumikan di kampung halamannya di Pasir Mas, Kelantan pada jam 11.30 malam tadi. Insiden berlaku ketika mangsa sedang mengejar seorang suspek pecah rumah. Jenazah Konstebel Wan Muhammad Arif, 28 tahun, dibawa ke kampungnya kira-kira jam 10.30 malam tadi dan disembahyangkan di surau berhampiran rumahnya di Kampung Padang Embun sebaik selesai proses bedah siasat di Hospital Dungun. Selepas itu, jenazah dibawa ke Tanah Perkuburan Islam Pok Wan, Kampung Atas Sekil, Pasir Mas untuk dikebumikan. Lebih 300 penduduk kampung mengiringi jenazah walaupun ketika itu hari sudah lewat malam. Turut sama isteri Allahyarham Sharifah Murni Said Abdul Aziz yang masih menuntut dalam bidang kejururawatan. Saya merasa banggalah kerana pemergian dia saya redha. Allah Ta'ala. Ya.
dengan dia bekerja bertugas dengan betul lumus membatalkan jenayah. Allahyarham bertugas di Balai Polis Paka Terengganu dikatakan tergelincir ke dalam sungai ketika mengejar seorang suspek kes pecah rumah pada malam Jumaat lalu. Mayatnya ditemui semalam kira-kira 400 meter dari tempat dia dilaporkan terjatuh. Manakala suspek yang turut terjatuh dan kemudian lemas ditemui 3 hari selepas kejadian. Rokok elektronik atau vape dan shisha tidak termasuk dalam peraturan larangan merokok di semua premis makanan yang akan dikuatkuasakan 1 Januari 2019. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, kementerian masih dalam peringkat perbincangan untuk menguatkuasakan peraturan membabitkan vape dan shisha dalam masa terdekat. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, buat masa ini peraturan itu hanya membabitkan produk berkaitan tembakau. Namun bagi vape dan shisha, pihaknya akan mengambil pendekatan mengikut peraturan dan undang-undang tetapi dalam kategori perundangan lain yang akan diputuskan kemudian. Sejak 2013 lalu, satu kempen dikenali sebagai Blue Ribbon telah dianjurkan bertujuan melindungi orang awam daripada bahaya asap rokok melalui usaha advokasi ke arah mewujudkan 100% kawasan bebas asap rokok. Bermula 1 Januari 2019, peraturan larangan merokok akan dikuatkuasakan di semua restoran bertutup, berhawa dingin atau restoran dan warung berkonsep terbuka. Dengan penguatkuasaan peraturan itu, perokok ditahan di kawasan larangan akan didenda RM10,000 dan pengusaha makanan yang tidak mematuhi larangan ini boleh didenda RM2,500. Susulan itu, Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) menggesa kerajaan turut melarang penggunaan vape dan shisha di restoran terbuka seperti larangan merokok. Presiden CAP SM Muhammad Idris sebelum ini berkata, kedua-dua bahan itu juga mempunyai nikotin yang secara tidak langsung turut membahayakan perokok pasif sama seperti rokok. Inisiatif Peduli Rakyat yang menggariskan lebih 16 program kemasyarakatan oleh Kerajaan Negeri Selangor akan terus diperkasa dan dijadikan platform untuk membantu, membimbing dan menyediakan peluang kepada penduduk negeri itu. Sehingga kini lebih RM2 bilion telah dimanfaatkan oleh rakyat Selangor melalui inisiatif berkenaan. Namun masih ramai yang tidak mengetahui mengenainya dan apa yang boleh diterima sebagai pembayar cukai. Dengan kerjasama Universiti Selangor, UNISEL, usaha digerakkan untuk ke beberapa daerah bagi membawa produk peduli rakyat agar dapat dikenali. Dan di Hulu Selangor ketika ini sedang berlangsung Karnival Jelajah Smart Selangor. Apa kata kita terus sahaja ke sana bersama Zarif Zafri Abdul Aziz. Silakan. Baik, terima kasih Hazlin. Ya, saya kini berada di Oasis Street Mall Batanghali di mana lokasi Karnival Smart Selangor Jelajah 360 Smart Selangor yang dikuasakan Universiti Selangor UNISEL. Baik, Jelajah 360 Smart Selangor merupakan program yang julung-julung kali diadakan. Penganjuran program ini adalah untuk memberi pendekatan secara terus kepada rakyat Selangor, terutamanya berkenaan agenda kerajaan negeri dan sekaligus mempromosikan aspirasi Smart Selangor di negeri ini. Baik, bagi mengetahui lebih lanjut ketika ini bersama saya pengurus komunikasi korporat Menteri Besar Incorporated MBI Syazwan Rahimi. Baik, Tuan. Baik, Tuan boleh ceritakan sedikit apakah pengisian pada karnival pada hari ini? Okay, pengisian karnival pada hari ini dan esok terutamanya esok kami sediakan pelbagai pameran dan pengenalan kepada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan negeri Selangor, program-program dan inisiatif yang disediakan oleh kerajaan negeri Selangor. Antaranya yang ada adalah kami ada virtual reality Smart Selangor Truck yang memberi gambaran tentang Smart Selangor pada tahun 2025, iaitu visi kami untuk mencapai sebuah smart state pada tahun itu. Kemudian kami juga ada berbagai pameran dan agensi kerajaan negeri, gerai jualan, bazaria dan sebagainya. Selain daripada itu, pengisian di atas pentas seperti forum bersama selebriti, kami ada konsert Alami Smart Selangor bersama artis-artis tempatan seperti Tomok, Black, Bandi Amok. Selain itu, kami juga mempunyai pelbagai forum selebriti seperti tema tadi. Besok ada Alami Smart Selangor bersama Amira Osman. Akan ada persembahan artis-artis lain juga dan juga selebriti-selebriti yang akan menampilkan diri sepanjang program ini. Baik. Tuan, mungkin ramai yang tidak mengetahui tentang inisiatif Smart Selangor yang diperkenalkan sejak Pakatan Harapan sejak tahun 2015. Boleh Tuan ceritakan sedikit melalui karnival ini apakah pengunjung dapat mengetahui tentang inisiatif ini?
Okey. Melalui karnival ini kami cuba menerangkan tentang inisiatif Smart Selangor yang telah diperkenalkan seperti dikatakan tadi, iaitu satu agenda Kerajaan Negeri Selangor untuk menjadikan negeri ini sebuah smart state ataupun negeri pintar, di mana kami menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah-masalah dan memberi solusi kepada rakyat, terutamanya rakyat negeri Selangor. Contohnya melalui smart parking app ataupun aduan lubang jalan, smart waste management. Kami juga mempunyai cashless society system dan sebagainya. Agenda-agenda ini diperkenalkan demi memberi peningkatan kepada kualiti kehidupan rakyat dan juga memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat daripada Kerajaan Negeri Selangor sendiri. Baik, terima kasih. Baik, semoga penganjuran pada kali ini meriah pada sebelum-sebelumnya. Baik, antara aktiviti menarik akan disediakan kepada pengunjung yang hadir, antaranya pameran dari agensi kerajaan, Smart Selangor, VR truck, kemudian cabutan bertuah, aktiviti keluarga, kanak-kanak, jualan truck serta orang kata bicara ilmu ya. Dan jelajah ini bukan sahaja tertumpu kepada golongan dewasa, malah kepada remaja dan juga kanak-kanak. Dan oleh demikian program ini memberi manfaat ilmu kepada masyarakat, malah memberi ruang kepada masyarakat untuk mengisi waktu hujung minggu bersama keluarga masing-masing. Baik, kepada anda yang tinggal berhampiran dengan kawasan Hulu Selangor ini yang masih merancang untuk mengisi waktu lapang, ayuh beramai-ramai ke Karnival 360 Smart Selangor ini untuk tengok apa yang ditawarkan dalam karnival ini, terutamanya inisiatif Smart Selangor. Dan mungkin bukan pada hari ini saja, esok pun ada lagi. Baik, sekian saja, kita kembali ke Seri Pentas. Baik, terima kasih Zarif untuk laporan anda di sana. Seterusnya, satu-satunya peserta kelainan upaya cacat penglihatan sepenuhnya, Jamalia Muhammad Yassin, menerima hadiah penghargaan khas atas penyertaannya yang penuh inspirasi dalam pertandingan fotografi antarabangsa Next Image Photography Awards 2018 anjuran Huawei. Jamalia 63, seorang daripada peserta kelas fotografi dalam kempen CSR Huawei AI SDIs dengan kerjasama Persatuan Orang Buta Malaysia MBA yang dijalankan selama 3 bulan dan berakhir minggu ini. Saya rasa macam tak percaya, tapi kena percaya kan. Saya rasa happy lah. It's the happiest moment in my life lah kan. Sebab biggest achievement lah so far sejak saya ambil fotografi, sejak saya masuk fotografi club ni kan. So saya rasa macam saya akan bagi satu inspirasi pada orang lain lah yang kurang upaya kan. Supaya jangan takut lah, kita boleh capai apa juga yang kita nak. 10 kelas diadakan sepanjang kempen bertujuan memperkasakan golongan kelainan upaya cacat penglihatan dengan kemahiran fotografi menggunakan telefon pintar Huawei P20 Pro yang dilengkapi panduan suara pintar dan bantuan kecerdasan buatan AI. Selain Jamaliah, semua peserta yang berjaya menamatkan kelas fotografi berkenaan turut diberikan sijil penghargaan. Sijil disampaikan oleh pengarah marketing produk Huawei Malaysia, Luke Au. Teknologi dia memang canggih lah, boleh cakap dia tengok. Dan dia tu boleh cakap sharp, senang untuk orang buta yang pakai. Senang ya, macam tu. So yang apa saya dapat, yang belajar pun dari yang apa cikgu-cikgu kami lah. Jadi kalau guna telefon ni apa kemudahannya untuk ambil gambar tu macam mana? Cakap aja dia boleh tolong? Tak, dia telefon yang smartphone sekarang ini dia memang ada satu yang talkback. Dia boleh screen reader yang boleh cakapkan untuk kita mana yang tekan, kita sentuh itu dia akan bacakan untuk kami. Sebelum saya masuk fotografi ni, saya rasa macam mana biasa je. Saya tak tahu tentang gambar. Saya cuma tahu yang gambar ni memang cantik, itu je saya tahu. Tapi bila saya masuk dalam fotografi ni, saya baru faham tentang feel. Macam mana kita cara yang gambar tu, walaupun gambar tu dia cantik, kita pun cantik je. Tapi bila kita feel gambar tu, baru kita tahu yang gambar tu rasa macam mana. 80 tahun di pasaran, ikon Asia popular cap kaki 3 diberi nafas baru dengan penjenamaan semula dan reka bentuk logo yang baru. Bagi pengasas jenama cap kaki 3, kumpulan Wencan, reka bentuk baru logo cap kaki 3 ini mencerminkan kejayaan mereka dalam mentransformasi syarikat serta komitmen tidak berbelah bagi terhadap inovasi yang sentiasa mengutamakan keperluan pengguna. Sesuai untuk masyarakat yang lebih moden,
syarikat kami sudah 81 tahun. Kami ingat bahawa kehendakan untuk syarikat yang lebih moden, lebih sesuai untuk mereka, lebih yang boleh difahami tentang syarikat kami semua. Turut diperkenalkan air penyejuk badan Cooltopia. Ia produk kesinambungan kepada produk klasik Wencan, iaitu air penyejuk badan cap kaki 3. Cooltopia produk yang baru. Fungsinya sama juga untuk menyejukkan badan, tapi kalau ada rasa, dia lebih sesuai untuk masyarakat yang lebih moden, younger generation, sesuai untuk semua syarikat berumur 18 tahun sampai ke 35 tahun. Cooltopia ditawarkan dalam 2 perisa menarik, iaitu Luscious Lychee dan Juicy Guava. Bertemu kembali. Pasca bencana, Kota Palu mula dibangun semula. Tempat pelindungan sementara adalah antara kemudahan asas yang perlu dibangun segera bagi membantu mangsa tragedi itu. Dan di lokasi pada ketika ini, wartawan Nadia Mohsen yang mengikuti misi kemanusiaan kali ketiga dianjurkan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Nadia, difahamkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mujahid Yusof Rawak hadir bagi melancarkan perkampungan ummah di Ulu Jadi Palu. Jadi boleh kongsikan perinciannya, Nadia? Baiklah, terima kasih rakan tugas. Pada ketika ini kami berada di Balaroa, salah satu lokasi yang terjejas akibat bencana yang berlaku di Sulawesi Tengah pada akhir September lalu, dan bantuan asing memang sudah mula masuk sejak dari awal lagi, sejak bencana ini berlaku, dan Malaysia juga tidak terkecuali. Dan seperti yang tadi ada dikatakan bahawa bantuan termasuklah pembinaan untuk rumah sementara atau huntara dipanggil di sini, hunian sementara kepada penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Dan Malaysia juga tidak terkecuali, dan salah satunya adalah pembinaan perkampungan ummah yang akan dibina di kawasan Ulu Jadi. Dan bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci lagi mengenai itu, bersama-sama saya pada ketika ini ialah YB Menteri sini, Datuk Seri Mujahid Yusof Rawak. Jadi apa khabar Datuk Seri? Terima kasih banyak. Terima kasih pada TV3 kerana bagi ruang pada kami hari ini. Terima kasih juga kerana bersama kami. Jadi mungkin Datuk Seri boleh jelaskan mengenai projek yang akan dibina di Ulu Jadi yang menelan belanja kira-kira RM1 juta. Ya, memang betul. Semenjak berlaku peristiwa di Palu, kita telah mengarahkan kepada seluruh masjid di wilayah Persekutuan untuk mengumpul dana pada solat Jumaat sebanyak 3 kali Jumaat di seluruh wilayah bersama kerjasama dengan Jawi. Kemudian kita juga telah mengarahkan semua agensi kita daripada MAWIP, daripada Jawi, daripada Yapim, Yadim, Tabung Haji dan lain-lain, TV Hijrah, untuk memberi sumbangan kepada satu dana yang kita telah tubuhkan, iaitu dana kepedulian Palu. Dan Alhamdulillah dengan usaha dan kerja yang diberikan, kita telah mengumpul hampir 1.5 juta. Bersama dengan kami ialah rakan strategik daripada MAPIM untuk mengendalikan program di Medan. Maka salah satu projek yang tadi disebut iaitu projek perkampungan ummah. Kerana kita tahu seperti yang dapat dilihat dari latar ini, habis hancur semuanya, sama ada hasil daripada tsunami yang di dekat-dekat laut ataupun gempa yang berada di tempat yang berlaku, dan yang paling buruk ialah likuifaksi seperti yang kita sedang hadapi ini di tempat Balaroa ini, di mana ia melibatkan beribu-ribu rumah yang tenggelam dalam ditimbus tanah, dan mereka membuat satu kubur besar di sini. Jadi salah satu daripada kita punya usaha ialah untuk membina rumah-rumah yang kita namakan perkampungan ummah, dan satu projek awal kita melibatkan 100 biji rumah yang cukup lengkap dia punya fasilitas, dan ia menelan belanja hampir 1 juta. Jadi ini adalah satu kerangka lawatan yang kita kata segera untuk kita melihat lagi keperluan-keperluan, dan insya-Allah saya akan balik untuk membuat laporan khususnya kepada kabinet dan juga kepada umat di Malaysia untuk saya meneruskan gelombang kedua dana Palu yang merayu kerana mereka memerlukan bina semula, dan kita menyokong apa yang mereka hasratkan iaitu Palu kuat, bina semula Palu,
dan ini adalah satu slogan yang memberi semangat kepada mereka agar Palu dapat dibangunkan dan kita berwajipan untuk membantu mereka. Lombang kedua juga melibatkan pembinaan semula rumah. Itu adalah antara dua perkara. Satu, pembinaan semula rumah. Yang kedua ialah keperluan sumber air yang bersih. Itu pun satu projek yang kita kendalikan bersama dengan MAPIM untuk kita bina sumber air yang bersih, dan dia akan menguntungkan 5,000-6,000 orang, dan kita ada beberapa puluh projek yang kita tumpukan untuk bekalan sumber air dari tanah yang bersih. Dari segi pemilihan keluarga yang akan dapat Ya, of course, daripada dana yang kita telah kutip, kita tidak menggunakan orang tengah. Kita terus langsung kepada mangsa, dan sudah tentulah dengan kerjasama NGO di sini, maka kita akan memilih mereka mengikut suasana kampung yang paling teruk terjejas untuk diberi keutamaan terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Datuk Seri untuk waktunya. Ya, itu sedikit sebanyak perincian, dan difahamkan rombongan ini akan meneruskan perjalanan ke beberapa lokasi lain yang terjejas selain untuk menyampaikan bantuan yang telah disediakan. Saya kira itu saja dulu dari saya. Kembali bersama rakan tugas di studio. Silakan. Kita ke laporan sukan. Hasrat skuad Harimau Malaya untuk melebarkan rekod kemenangan ketiga berturut-turut dalam kempen kumpulan A Piala AFF Suzuki 2018 tidak kesampaian apabila tewas 0-2 kepada Vietnam di Stadium Nasional Maidin malam tadi. Bertandang ke tempat lawan, jurulatih Tan Cheng Ho melakukan rombakan dalam senarai kesebelasan utamanya. Rombakan itu hanya menyaksikan skuad negara lebih menguasai permainan. Namun Vietnam yang memperagakan aksi bertahan tetap berjaya membuka tirai jaringan seawal minit ke-11 menerusi jaringan Ngu Yen Chong Puong. Buntu mencari gol penyamaan sepanjang babak pertama, Harimau Malaya terus mengasak kubu Vietnam pada baki 45 minit berikutnya. Ketika pasukan kebangsaan gairah mengadu serangan, Vietnam sekali lagi menghukum benteng negara apabila penyerang Nguyen Anduk menggandakan jaringan pasukan tuan rumah pada minit ke-60 sekaligus menyaksikan keputusan 2-0 kekal sehingga tamat perlawanan. Kekalahan itu menyaksikan skuad negara berdepan misi wajib menang ke atas Myanmar yang menewaskan Laos 3-1 jika berhajat untuk melepasi peringkat kumpulan. Ini kerana Harimau Malaya kini menghuni tangga ketiga selepas dipisahkan perbezaan jaringan biarpun berkongsi 6 mata bersama Vietnam dan Myanmar. Baik, jangan lupa melanggan YouTube Bulletin TV3 untuk lebih banyak klip berita dan laporan langsung. Visual pesakit kanser memperagakan pakaian dalam satu pertunjukan fashion amal di Bolivia bagi mengutip dana untuk pesakit kanser mengakhiri Bulletin 1.30. Selamat berhujung minggu, sama hormat dan Assalamualaikum. Thank you.